A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan, Ustazah ada berikan doa jampi pada anggota yang sakit. Ini Puan Zahlia baru bagi ke? Ada yang dah lama, ada yang baru bagi kan? Kalau sempat kita boleh bincangkan yang di bawah sekali tu. Yang baru ni ada Ustazah masukkan hadis Allah turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Kalau sempat kita akan terjemahkan satu-satu. Ustazah kelas pagi pukul 7.30. Kelas ganti saudara kita 7.30 pagi tadi. Okay, hadis kita sambung hadis bab yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal kita ulang balik sebagai mukaddimah, iaitu hadis yang pertama. Minggu lepas kita belajar tentang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang disepakati ini maknanya hadis-hadis itu dimasukkan ke dalam dua-dua kitab. Dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Kita ada Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Bukhari bersama dengan ulasan. Tengok almari tu, tingkat pertama bawah tu ada Sahih Bukhari, biru besar tu kan. Itu terjemahan. Itu baru bab pertama, sebab dia jadi panjang, sebab dia ada terjemahan dan ulasan. Kebanyakan orang tidak memiliki Sahih Bukhari. Sahih Muslim, jarang orang memiliki Sahih Bukhari dan Muslim. Sedangkan dia adalah kitab hadis yang tertinggi lah, dua tu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bab-bab dia berbezalah dengan bab dalam Riyadhus Salihin. Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim pun susunan Imam Bukhari lain, Imam Muslim lain. Yang sama pada kita ialah Al-Quran lah. Tak ada yang lain, tak ada banyak-banyak versi, satu saja. Hadis dia di bawah sikit lah, sumber rujukan yang kedua, sumber rujukan kita yang pertama. Jadi Ustazah pilih Riyadhus Salihin kerana banyak hadis-hadis di dalamnya berasal daripada Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Gitu. Ada juga daripada yang lain-lain.
Tapi bila kita belajar Riyadhus Shalihin, kita akan selalu jumpa hadis-hadis yang sahih daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Antaranya hadis yang pertama ni. Hadis apa dia? Hadis yang pertama ni hadis 70,000 orang yang excellent di sisi Allah, yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi itu muttafaqun alaih. Hadis ni disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang disepakati? Hadis itu sahih. Sahih lah. Tapi kita maklum juga daripada minggu lepas, kita maklum bahawa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, walaupun dia bawa hadis yang sama, tapi ada kalanya lafaz tu berbeza sikit-sikit. Itulah maklum. Nanti kita akan jumpa banyak lagi yang macam tu. Gitu. Jadi itulah yang kita jumpa dalam hadis yang pertama ni. Hadis 1 bab yakin dan tawakal ini, Imam Nawawi ambil dari lafaz dia tu daripada Sahih Muslim. Bagi para ulama, lafaz la yarqun, tidak menjampi tu, la yarqun, bermasalah lafaz tu dan bertentangan dengan amalan Nabi Muhammad SAW yang memang menjampi dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa. Tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, kalau orang lain buat apa yang Nabi buat tu, dia jatuh level, dia akan jadi jatuh level, jatuh martabat, sehingga tidak dapat masuk dalam golongan 70,000 orang yang masuk syurga tanpa azab dan tanpa hisab. Tak munasabah lah, sebab Nabi sendiri buat. Gitu. Dan didapati bahawa dalam Sahih Bukhari tidak ada lafaz la yarqun. Jadi maksudnya yang lafaz yang lebih sahih tidak ada lafaz la yarqun. Jadi golongan yang dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, ialah golongan yang tidak minta dijampi. Dia tak minta orang lain jampi dia. Tapi mereka menjampi dan menjampi orang lain. Jadi kita ni kalau sama-sama nak jadi golongan yang excellent ni, kita kalau orang lain nampak sakit tu, kita tolonglah jampi dia tanpa perlu diminta. Gitu. Adapun kita sendiri, kita jampi sendiri. Macam tu. Jampi ni apa ni? Jampi apa makna? Jampi bukan berubat, bukan berubat dengan ubat. Kita pergi klinik, oh tak boleh masuk dalam pasal kita pergi klinik hijrah dekat kita ni, contoh. Bukan. Jampi ni ialah berubat dengan doa. Kita mohon kepada Allah dengan doa. Baca ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ciri yang ada dalam Sahih Bukhari, buang la yarqun. Yang ada la yastarqun, la yaktawun, la yatatayyarun. La yatatayyarun. Yaktawun tu mungkin tak adalah sekarang ni perubatan cara tu. Zaman dulu guna besi panas sebab dia pakai api, tak eloklah. Tidak elok. La yatatayyarun. Jadi kita berhenti setakat hari itu, setakat la yatatayyarun. Apa makna la yatatayyarun? La yatatayyarun ni la yatasha'amun. La yatasha'amun ni maksudnya tidak menganggap sial ataupun untung. Tidak menganggap, tidak mempercayai sial untung sial berdasarkan apa yang kita tengok, berdasarkan apa yang kita dengar, berdasarkan gerakan-gerakan yang tertentu. Kita tidak, maknanya tidak bergantung kepada untung sial berdasarkan benda-benda yang kita tengok, yang kita dengar dan sebagainya.
La yatatayyaru ni daripada perkataan burung. Sebab apa? Sebab orang zaman jahiliah menganggap untung dan sial, memperjudikan nasib dengan burung. Dibaca keuntungan kesialan tu berdasarkan burung terbang ke arah mana. Gitu. Tapi tidak semestinya dengan burung sahajalah di sini. Kalau nak jadi orang yang excellent di sisi Allah, tidak boleh menganggap untung sial berdasarkan hari, berdasarkan bulan, berdasarkan gerhana, berdasarkan lintasan binatang-binatang, berdasarkan gerak mata kenyik kan, apa-apalah. Gitu. Selain daripada apa yang ada di dalam masyarakat kita ni, sebenarnya dia ada pengaruh daripada amalan orang-orang yang terdahulu. Tak boleh kahwin dalam bulan Syawal, hari Rabu, hari sial, apa lagi yang ada. Sebahagian orang sudah lama meninggalkan kepercayaan-kepercayaan seperti itu, tapi sebahagian orang ada lagi mempercayai. Sejauh mana sampainya ilmu-ilmu yang sahih kepada masyarakat, itulah yang akan mengubah pemikiran dan amalan dalam masyarakat Muslim. Begitu juga dengan dakwah. Dan kita berhenti juga setakat kita sebut juga minggu lepas berkenaan dengan ada yang Ustazah nak bagi kita bincang lebih luas supaya kita faham makna la yatatayyaru tu dengan lebih luas, bukan mesti dengan burung sahaja. Dalam masyarakat Melayu kita dengan ular, dengan biawak melintas kan. Kalau kita rasa ada benda sesuatu yang tak elok ni, kena tepislah. Tepis dengan apa? Tepis dengan doa keluar rumah tu tak? Kan doa keluar rumah tu kita bukan baca, kita mohon dan kita yakin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Biawak tak biarlah dia melintas. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ada orang yang bergantung untung sial dengan orang pertama yang masuk ke dalam kedainya. Kalau orang yang tak elok dari sudut fizikal, orang cacat, orang tempang, orang huduh, masuk kedai dia kata dah untung dah dia, baik tutup kedai terus. At-tatayyur, at-tasya'um, berharap, mempercayai sial untung macam ni. Apa dia kedudukannya? Kedudukannya adalah syirik kecil. Syirik kecil ni dia bukan dosa kecil. Syirik kecil ni dosanya besar. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan manusia tu sentiasa dalam keadaan resah gelisah. Sentiasa berharap kepada makhluk. Sampai kepada biawak pun kita nak mengharapkan. Yalah, dari sudut secara halus ni memang macam berharap kepada biawak tu. Betul? Harap-harap biawak tak melintah lah. Kalau biawak melintah habislah kita lagi. Jadi banyak perkara kita akan jadi resah gelisah. Sedangkan kalau kita bergantung kepada Allah sepenuhnya, bertawakal kepada Allah sepenuhnya, yakin kepada Allah sepenuhnya, dan meninggalkan kepercayaan khurafat ini, kita akan selamat dari sudut pemikiran dan kehidupan yang lebih bahagia.
lepas Syawal, lepas bulan Syawal pada bulan apa? Anak habis bulan Syawal akan pergi ke luar negara, nak kahwinlah bulan Syawal. Kita pula kata tak boleh, kena tunggu tahun depan. Contoh, kalau orang yang mempercayai tak elok kahwin dalam bulan Syawal. Kepercayaan ni dia tidak tinggal di dalam kepercayaan sahaja, dia akan bawa kepada amalan. Contoh, hujung hadis yang pertama ni, hujung hadis itu, hujung sifat golongan yang excellent di sisi Allah itu selepas la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dalam lafaz Sahih Bukhari, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ke atas Tuhan yang mencipta mereka, dan kepada Tuhan yang mencipta mereka lah mereka bertawakal. Apa makna tawakal? Berserah kepada Allah 100%. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun inilah sifat, kata-kata kunci, keyword yang menyebabkan Imam Nawawi memasukkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam bab yakin dan tawakal. Inilah golongan yang memang 100% tawakal dia kepada Allah. Nak tahu mana? Daripada 3 ciri ini. Yang pertama, la yastarqun, tidak minta dijampi. Kenapa yakin betul kepada Allah kalau kita tak minta tak minta orang jampi kan, orang jampi kan? Sebab kita boleh buat sendiri benda tu. Kita yakin bahawa Allah dengar doa kita. Maksud hadis di sini hadis di sini yang lafaz sahihnya la yaskun, tidak minta dijampi. Boleh, yastarkun boleh, tapi dia tak masuk dalam golongan orang yang excellent yang boleh masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dia bukan yastarkun ni minta dalam bahasa kampung minta ustaz siuk sikit. Peksa bukan yastarkun, bukan ruqyah. Itu doa mendoakan. Doa mendoakan. Yastarqun ni minta dijampi. Jampi orang boleh dengan syarat jampi yang betul lah. Kan jampi orang boleh tak masuk, boleh masuk dalam golongan ni jampi orang, ataupun jampi diri sendiri boleh. Itulah amalan Nabi, yarqun. Yang golongan excellent di sisi Allah ni, dia la yastarqun, dia tidak minta dijampi. Baca sendirilah. Golongan yang excellent ni baca sendiri. Macam mana? Gini, bukan minta diurut. Urut ni lain, kalau patah kan, tukang urut ni lain, dia bukan menjampi. Ini jampi ni maksudnya dengan doa, bacaan ayat Al-Quran itu boleh buat sendiri. Tu. Boleh minta orang lain tapi dia gitu. Maknanya seolah-olah kita kurang yakin dan kurang tawakal kepada Allah. Boleh. Sebab itu, cuba perhatikan doa-doa. Cuba sekarang buka
Cuba buka doa jampi di tempat yang sakit. Ini sahabat datang jumpa dengan Nabi SAW, mengadukan sejak dia masuk Islam dia ada sakit di anggota tertentu. Maka Nabi ajarkan baca yang ni, doa dengan doa lafaz ini. Bukan baca kan, kalau baca tak baca saja. Doa dengan lafaz yang ini. Letakkan tangan pada anggota yang sakit. Nabi ajar maknanya dia jampi diri sendiri. Jadi bila kita belajar hadis, kita amallah yang ni, jenis-jenis yang macam ni. Letak tangan pada tempat yang sakit. Lepas tu kita ni nak jampi orang, tengok cucu jatuh kan, benjol dahi, bacalah dengan yang ni kan. Cucu tak minta, boleh lah. Kita sendiri, kita tak minta orang bacakan untuk kita, kita baca sendiri. Sebab ini adalah kategori doa kan, doa. Kita boleh baca sendiri. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku mohon perlindungan Allah daripada apa yang saya mohon perlindungan Allah daripada apa yang saya dapati dan apa yang saya bimbangi. Orang kencing manis, terpijak kaca, gelas pecah gelas di dalam rumah, terpijak. Apa yang dia bimbangi? Apa yang dia bimbangi? Buruk, takut buruk. Sudahlah deh. Itulah apa yang apa yang saya bimbangi. Apa yang saya dapati, kena kaca je, tak buruk lagi pun. Tapi kebimbangan tu. Jadi kita mohon perlindungan Allah daripada apa yang kita dapati dan apa yang kita bimbangi. Ada siapa yang tak dapat hadis itu, doa tu? Ada lagi ke lebih puan? Ada siapa yang tak dapat? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Ada lagi yang tak dapat? Maksudnya macam mana? Kalau ikut daripada kesesuaian, bolehlah, dia tak salah. Tak ikut kesesuaian. Tapi sebab tu dah kena kan, tapi tak jauh sangatlah berbanding dengan wa idza batashtum jabbarin, tu jauh sangatlah. Boleh consider lah. Boleh consider. Apa-apa ayat Al-Quran yang tidak bersalahan, ada dekat-dekat maknanya, kita boleh consider. Gitu. Tapi tidak melecur. Itu boleh consider. Cuma kalau digigit lebah contohnya, tak sesuai lah kan. Digigit lebah sesuai yang tu. Tapi yang itu pun boleh gabungkan dengan yang ni, sebab yang ni umum untuk semua. Sementara kita buka kertas tu,
Ustazah bagi yang mana tu? Pusing balik. Itu yang lama ya. Bismillah, bismillah. Okey, betul yang baru? Okey, nak. Oh. Okey. Ada baris yang tak letak ya. Uhadiru. Bismillah, bismillah, bismillah. Tak payahlah baca baris bawah tu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bika. A'udzu billahi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ajidu ma ajidu wa uhadiru. Baris depan. Ya. Wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dulu buat bersih tulisan kecil-kecil, sekarang buat besar-besar. Feedback ustazah sekarang saya tampal banyak-banyak dekat anak tanya apa banyak sangat mak ni. Tak apalah, itulah tujuan dia. Jadi wasyahid lil babi qawluhu wa ala rabbihim yatawakkalun. Boleh. Bukan tak banyak operation. Okey, soalan yang bagus. Tawakal kepada Allah ni dia kena ada ikhtiar juga. Ikhtiar sampai ikhtiar, tapi bukan semua ikhtiar Allah bagi sembuh. Berapa ramai orang yang makan ubat yang sama, ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Berapa ramai orang yang buat operasi yang sama, ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Berapa ramai operasi membawa kepada kemelaratan, lebih melarat lagi, kan? Ya. Tak juga. Boleh juga. Ada yang macam tu, ada yang boleh sembuh terus, ada benda-benda yang sikit, kan? Contoh, kalau anak jatuh, kita doa dulu dengan penuh tawakal dan yakin kepada Allah, penuh harapan, penuh 100%. Jatuh tu, berapa ramai orang jatuh yang crack, kan? Crack. Bukan main-main ni kalau jatuh kepada. Tapi berapa ramai tak, alhamdulillah tak ada apa-apa. Baca dulu. Banyak. Ada Allah sembuh dengan sebab, ada Allah sembuh tanpa sebab. Ada jatuh tak ada apa-apa pun, jadi tak payah berubat. Ada juga. Gitu. Yang penting mintalah kepada Allah. Macam mana cara Allah nak melindungi kita tu? Ada yang Allah memang bagi jatuh tapi tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. X-ray tak ada apa-apa. Ada yang jatuh sikit, Allah, kan? Ada banyak apa-apa. Doa-doa ni bukan benda yang main-main lah. Sebab apa? Sebab kita berikhtiar, belum tentu Allah sembuhkan. Sebab yang menyembuhkan tu hanya Allah sebenarnya. Allah izin. Kalau tak izin tak sembuh. Buatlah apa-apa pun, dengan izin Allah. Cuma ikut sebab musababnya biasanya sembuh. Biasanya sembuh. Tapi yang menyembuhkan tu Allah lah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia combine tawakal kita kepada Allah ni. Dia kena siapa yang bertawakal kepada Allah? Orang yang kenal Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru boleh serahkan iman, berserah 100% kepada Allah. Beriman kepada Allah tu.
Kenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah? How to beriman kepada Allah? Rajah balik rajah yang Ustazah bagi itu. Macam mana kita nak beriman kepada Allah? Rajah yang sama, soalan dan tajuk boleh berbeza-beza. Bagaimana saya hendak beriman kepada Allah? Bagaimana saya hendak mentauhidkan Allah? Bagaimana saya hendak percaya kepada Allah? Pertama, percaya kepada Allah sebagai Rabb. Dalam doa tu, doa jampik orang kata yang sakit tu, a'udzu billahi wa qudratihi, a'udzu billahi wa qudratihi, saya berlindung kepada Allah. Di situ kena percaya kepada Allah sebagai Rabb dan Ilah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah sekali. Dan dimasukkan situ wa qudratihi, dan kekuasaannya. Tawakal kepada Allah kena ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adakah Nabi Muhammad SAW tidak berubat? Berubat? Adakah Al-Quran tidak suruh kita berubat? Buka surah An-Nahl, nama adu pun jadi ubat. Kan Allah buat semua atas dunia ni kan untuk manfaat kita. Sebahagiannya menjadi ubat kepada kita. Berubat. Dan ubat-ubat ni dia akan menepati sunnatullah. Sunnatullah ini maksudnya ketetapan Allah pada alam, pada kehidupan. Virus tu adalah sejenis kehidupan. Dia tu ada rintang sesuatu. Dia boleh menyerang kita dan dia ada rintang kepada sesuatu. Jadi untuk memusnahkan dia, untuk melemahkan dia, dia kena tahu tentang sunnatullah. Apa yang boleh melemahkan dia supaya dia tidak menguasai kita? Itulah vaksin. Vaksin adalah sunnatullah. Ilmu tentang sunnatullah. Kita nak tawakal kepada Allah. Kita kena tunduk kepada sunnatullah. Sunnatullah ni apa dia? Sunnatullah pada diri kita. Semasa muda sel dia membahagi, dia semakin banyak dengan cepat. Sebab itu anak-anak mengalami tumbesaran. Cucu-cucu kita kan semakin besar. Sel otot dia semakin berkembang. Bila dah tua start, ada perkembangan yang stop, ada yang slow. Sel kulit kan, yang masih tegar, yang masih comel tu, sel-sel mati ada kan? Sel mati tu memang sel ada yang mati, tapi dia sel yang baru sentiasa ada, sentiasa berkembang. Bila sudah tua, sel yang membahagi setiap hari tu 2 minggu sekali baru dia bagi. Jadi sel mati semakin banyak, sel yang muda-muda ni lambat menggantikan. Jadi kulit semakin kendur. Itulah sunnatullah. Begitulah sel-sel lain. Jadi sebab itu bila semakin berusia, kita semakin kena jaga kesihatan. Kita berusia tapi nak makan macam orang muda-muda. Jadi kita tak tunduk kepada sunnatullah yang tak boleh ditukar. Doa, carilah doa yang paling bagus di dunia, paling sahih. Mohonnya apa? Mohon tak bermati. Ya Allah, kan
Tawasul dengan Asmaul Husna, minta kenapa? Minta tak nak mati. Mana boleh? Tak boleh. Kenapa? Kerana kita tidak tunduk kepada sunnatullah. Nak tawakal pun kena ada ikhtiar, ikut sunnatullah. Gitu. Mengikut kajian sains adalah kajian sunnatullah. Kan? Kita tawakal kepada Allah, tak jaga kebersihan, contoh. Mana boleh? Dah tahu kan? Bakteria suka benda-benda yang kotor dan sebagainya. Itulah jawapan kepada Ustazah. Kalau kata nak doa saja, tak nak vaksin-vaksin, pada kita adalah kajian tentang sunnatullah. Dia bukan sihir. Sihir ni berbeza. Sains ni dia kaji benda yang tak nampak pada mata, tapi dia boleh dilihat dengan alat, kan, mikroskop. Benda gaib tak ada bahan, tak ada benda yang boleh scan. Nak scan syaitan, nak scan malaikat, nak kaji dari sudut saintifik, tak boleh. Pasal dia betul-betul gaib. Mikroorganisma tu dia bukan makhluk gaib. Cuma dia terlalu seni, terlalu halus. Jadi itu beza sunnatullah dengan syariat. Syariatullah tu maknanya secara lebih kurang. Jadi bila Nabi cakap ni, Nabi beritahu ni maklumat yang penting kepada siapa? Kepada para sahabat lah. Nabi ni seolah-olah maksud dia bagi tahu ketika dalam hadis ni, seolah-olah maknanya dia bagi tahu sifat. Sebab dia nampak tu benda yang akan datang. Kan, dia nampak tu dan benda yang akan datang. Daripada ramai-ramai umat aku tu, 70,000 di antara mereka masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Umat dia yang mula-mula pun duduk tengah belajar lagi ni, iaitu para sahabat. Jadi maknanya Nabi SAW nampak benda yang akan datang. Dan Nabi SAW telah memberitahukan sifat-sifat kalau nak masuk dalam golongan ni, ini sifat mereka. La yastarqun, la yaktawun, wala la yatatayyarun. Tiga tu. Tatayyarun, tidak bergantung untung sial. Macam tu. Tidak bergantung untung sial. Tidak bergantung untung sial. Maksud tidak mempercayai untung sial. Tidak bergantung, lebih ringkas lagi. Tidak menggantungkan, boleh juga menggantungkan untung sial pada perkara-perkara yang dilihat, perkara yang didengar, kepada hari dan sebagainya lah. Yang boleh memberikan manfaat dan mudarat tu hanya Allah. Puan-puan, doa zikir pagi, zikir petang tu kan, ya, zikir pagi, zikir petang, antaranya yang mudahnya dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku mohon perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, mohon perlindungan dengan Tuhan yang mencipta Al-Falaq, Rabbul Falaq, birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan dengan pencipta Al-Falaq. Apa makna Al-Falaq? Ingat lagi tak? Semua makhluk yang terbit daripada sesuatu dan dia jadi diri dia, itu Al-Falaq. Sebab itu dalam terjemahan Al-Quran ada berbeza-beza terjemahan. Ada yang sebut Rabbul Falaq sebagai Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada yang sebut Tuhan yang mencipta semua makhluk, yang menguasai semua makhluk. Sebab itu kita kena mujahadah untuk faham bacaan-bacaan kita tu. Yang bacaan-bacaan kita yang selalu kita baca tu, kita kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh biar faham betul-betul.
Orang Kelantan panggil barulah jeliga molek nak faham benda lain dan untuk mengamalkan yang itu juga. Ya. Al-Falaq ni asalnya, semua Al-Falaq ni dia falikul ni falikul habbi wan nawa. Al-Falaq ni adalah semua makhluk dia keluar daripada, dia terbit daripada sesuatu, dia tinggalkan induk dia, dia menjadi diri dia sendiri. Contohnya kita kata malaikat dibuat daripada cahaya, kan? Tapi malaikat tu bukan cahaya. Manusia dibuat daripada tanah. Ni tanah-tanah liat ni belaka berjalan gimana-gimana ni. Dah dia tak jadi tanah liat dah. Dia jadi manusia. Syaitan dibuat daripada lidah api, daripada api. Jadi makhluk, kalau subuh tu dia sebahagian daripada Al-Falaq secara umum, kerana subuh tu dia adalah belahan daripada malam. Bukan nak fokus Al-Falaq sekarang ni. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan Allah, pencipta sekalian makhluk, yang sifatnya terbit daripada sesuatu, kemudian dia jadi diri dia sendiri. Nak minta perlindungan daripada apa? Min syarri ma khalaq, daripada apa yang dia ciptakan. Dia ciptakan Al-Falaq. Maksudnya kita pun mohon perlindungan Allah daripada keburukan Al-Falaq. Apa-apa yang ada keburukan pada dia. Setiap pagi, setiap petang, bila kita baca tu, maknanya kita mohon perlindungan Allah daripada keburukan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Kadang-kadang keburukan tu datang daripada orang, kadang-kadang daripada haiwan. Yang atatayyarun ni, yang mengamalkan yang atatayyarun ni, menganggap untung sia ni, bukan sekadar mohon perlindungan Allah daripada keburukan makhluk, dia bergantung harap pula kepada makhluk-makhluk itu. Gitu. Jadi pertentangan lah kalau kita percaya kepada, kalau biawak melintas, ada sesuatu yang tak elok, kita tak bolehlah keluar. Kalau raksasa biawak melintas, memang kita tak boleh keluar, pasal tertutup jalan. Ni dia lalu, dia gedah, apa pula kita tak boleh keluar? Kan kita dah baca tadi kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada keburukan makhluk-makhluk dia. Siang biawak tu dia nak tumpang lalu je, dia tak bagi keburukan pun kepada kita. Tiba-tiba kita yang block mental kita percaya benda buruk yang kau berlaku. Gitu. Dia bertentangan dengan apa yang dia ajarkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah ni, dari sudut berubat kita berubat. Bila nak keluar, pastikan tayar tu ada angin, ada minyak. Pagi-pagi zikir pagi, petang-petang zikir petang. Itulah tawakal. Tawakal kena ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhtiar, usaha. Betul lah yang disebut oleh budak-budak sekolah, cikgu-cikgu tu kan. Usaha, doa, tawakal. Tak apalah saya bertawakal, baca doa-doa, ayat-ayat ruqyah. Dia sakit darah tinggi, makan burger, makan cornet, makan garam-garam yang tinggi, minum yang manis-manis. Dia tidak tercapai maksud tawakal tu. Kena tengok sunnatullah ni macam mana yang sesuai dengan kita.
Lepas tu kata dok jadi kan, rupiah dok jadi. Memanglah bila kita doa kepada Allah ni, kita kena tahu sunnatullah. Ada masa kita akan sakit dan bawa kepada kematian. Maknanya kalau selagi Allah SWT bagi kita akan sembuh, kalau Allah nak kita sembuh. Sebab sakit-sakit ni adalah ujian. Ada orang sakit lama tapi dia mati sebab lain, bukan sebab sakit tu, sebab lain. Cerita adik ustazah, dia keluar pergi, ni dah cerita dulu kat sini, cerita balik, cerita lama. Dia keluar pergi ke pantai, tiba-tiba ambulans datang. Rupanya pokok tumbang atas mak dia. Tumbang pokok apa kat tepi pantai tu? Pokok ru. Tumbang atas mak dia. Mak ni dah lama tak keluar sebab sakit. Kematiannya sebab tu. Sama lah dengan yang 10 ke 9 orang di air putih tu kan. Mengikut cerita orang air putih lah, sebab ustazah mengajar di masjid tu kan. Mengikut ceritanya, dia pergi ramai-ramai. Yang lain ajak balik, dia tak nak balik. Satu family tu tak nak balik. Sebab bila dah hujan lebat tu kan, orang ajak balik. Kemudian selain daripada mereka tu, dia ajak ramai lagi family dia untuk pergi bersama. Ada yang tak nak pergi. Dan tu takdir lah kan, takdir. Kita nak cakap macam mana lagi? Tak boleh lah cakap kalau lah gini, tak boleh. Sebab itulah takdir untuk mereka. Takdir untuk kita tak tahu. Seorang lagi tak jumpa kan, tapi operasi telah diberhentikan. Harap orang kampung lah jumpa nanti. Satu orang lagi tak jumpa, anak kebesaran Allah puan-puan di tempat kita je. Bukannya malapetaka yang besar, tapi Allah nak tunjukkan kuasa dia kan. Yang si ibu tu sampai hanyut ke Pasir Gajah, jauh tu puan-puan, jauh Pasir Gajah, air laju. Mengikut orang air putih, memang malam tu sikit lagi kalau nak banjir pun. Besar lah, yang besar. Dan yang dijumpai itu banyak yang di darat kan. Di darat lah, dalam ladang. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Min syarri ma khalaq. Itulah memang besar makna dalam surah Al-Falaq tu. Air je. Mana kita dah tahu air tu dia boleh jadi tsunami, dia boleh jadi kepala air, dia boleh jadi air berpusat. Tapi berapa ramai kanak-kanak yang mati dalam besen je pun. Saya ada 3 kenalan yang mati dalam kolam di rumah. Kenalan Ustazah pelbagai usia. 2 orang tu cucu dia mati. Selepas mati 2 orang kampus kolam di rumah mereka. Konon-konon buat tu untuk cucu-cucu bermain, anak cucu main lah. Lepas mati kampus. Seorang kawan tu, anak dia umur 2 tahun lah rasanya. Dia tengah packing nak pergi kursus. Packing ni lama lah biasanya kan. Tengok-tengok dah timbul. Air. Apa yang Allah ciptakan. Padahal air ni kita guna hari-hari lah, minum pun hari-hari. Tingginya erti kita tawakal kepada Allah tu, dia kena ada usaha, dia kena ada doa. Jadi bila Rasulullah SAW sebutkan ciri-ciri itu, sahabat-sahabat pun terliur semualah, kita pun terliur. Kan? Jadi mintalah. Orang kata dan ke Uqasyah dahulu, doakan kepada Allah supaya menjadikan saya masuk dalam kalangan mereka. Dia cepat-cepat minta. Allah jawab, anta minhum, kamu salah seorang daripada mereka. Yang lain, ada lagi yang lain,
Rajulun akhar faqala, doakan saya. Dia pun minta juga, doakan kepada Allah supaya Allah jadikan saya daripada kalangan mereka. Jadi bila Nabi jawab, sabaqaka biha Uqasyah, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Dan kita telah bincangkan tentang macam mana lembutnya jawapan Nabi SAW. Okay, kita masuk hadis yang kedua. Sementara tu buka balik doa tadi tu, saya nak sambung yang di bawah dia tu. Sementara kita kaitkan tawakal kepada Allah ni, dia kena ada doa, usaha dan doa kan kepada Allah. Walaupun yarkun tu sendiri tu sebenarnya adalah doa lah kan. Kita jampi tu kan, kita jampi, kalau dengan jampi ni memang kita doa lah tu. Jadi antara banyak-banyak bila kita bertawakal kepada Allah, kita kena banyakkan doa. Antara doa yang mustajab bila doa 1/3 akhir malam kan, 1/3 akhir malam. Sebab dah ada dalam tu, mungkin kita akan jumpa nanti, tapi kita tak apalah sebab kita dah ada dalam layar yang sama tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu may yad'uni fa astajib lah, may yas'aluni fa u'tiyah, may yastaghfiruni fa aghfir lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita dah belajar kan makna selawat Ibrahimiyah tu, tahulah sallallahu tu apa makna. Sallallahu maknanya Allah sebut-sebutkan puji-pujian dalam kalangan malaikat ke atasnya, alaihi wasallama qala yanzilu rabbuna, yanzilu turun. Boleh tulis makna situ, tulis makna satu-satu dulu. Yanzilu makna dia turun. Rabbuna, Tuhan kita. Rabbuna, Tuhan kita. Syam tak ada kan? Ada? Ada tak Syam? Okay. Yanzilu tu turun, Rabbuna tu Tuhan kita. Tabaraka, maha tinggi dia, maha berkat dia, maha banyak kebaikan dia. Wa ta'ala, maha tinggi dia. Tuhan kita. Jadi kalau dia sampai situ, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, Tuhan kita yang maha banyak kebaikannya, yang maha tinggi, turun. Turun tu di belakang, jadi kan kulla, setiap lailatin, malam.
Kulla tu setiap lailatin malam, ila ke as-sama langit, dunia lah. Hina ketika ya beka berbaki ataupun tinggal, ya beka berbaki ataupun tinggal. Sulusu 1/3. Bahasa Arab ni ringkas, kita kena tulis banyak. 1/3. Sulusu 1/3. Tulis dengan nombor, jangan tulis perkataan. Lambat tulis perkataan. 1/3. Al-lail, malam. Al-akhir, yang terakhir. Bukan yang awal, yang akhir. Yaqulu, siapa berkata? Rabbuna tu, Tuhan kita tu berkata. Dia berkata. Yaqulu, dia berkata. Siapa berkata? Tuhan kita lah. Man, sesiapa. Man, sesiapa. Yad'u ni Ustazah terjemahkan di sini, menyeruku ataupun memanggilku. Menyerulah lebih baik. Menyeruku. Fa'astajiba, pasti aku akan. Fa'astajiba lahu, pasti aku akan jawab bagi dia. Lahu tu baginya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, pasti aku menjawab panggilannya, pasti aku jawab seruannya. Man, sesiapa. Yas'aluni, meminta sesuatu daripadaku. Yas'aluni, memohon sesuatu daripadaku. Fa'atiyah, pasti aku beri kepada dia. Pasti aku beri kepadanya. Man, siapa. Sesiapa. Yastaghfiruni, memohon ampun kepadaku. Yastaghfiruni, memohon ampun kepadaku. Sebab itu istighfar ni memohon ampun kan. Sesiapa yang memohon ampun kepadaku, fa'aghfirullah, pasti aku ampunkan dia. Pasti aku ampunkan baginya. Lahu tu baginya, tapi biasa kita tak terjemah lah. La di situ. Fa'aghfirullah, pasti aku ampunkan dia. Ampunkan baginya sebenarnya lebih tepat lah. Sebab apa? Sebab ampun ni maknanya Allah hapuskan dosa bagi dia. Hapuskan dosa kan. Okey, berdasarkan terjemahan kalimah demi kalimah, cuba puan-puan buat ayat. Apa dia? Yas'aluni, memohon sesuatu daripadaku, meminta sesuatu daripadaku, mohon minta. Yang di depan tu mayyadu'u ni pun boleh kita kata sesiapa yang berdoa kepadaku. Fa'astajibalah. Sebab tapi kalau doa ni maknanya lebih lebih kita panggil dalam sikit lagi lah. Sebab Ustazah nak suruh beza antara doa dengan minta tu kan. Dia macam sama kan. Mayyadu'u ni, siapa yang berdoa kepada aku jawab, aku bagi. Lepas tu yang kedua tu mayyas'aluni pun, aku minta sesuatu, aku bagi juga. Apa beza dia? Kita buat beza sikit. Mayyadu'u ni apa dia Ustazah kata tadi? Sesiapa yang menyeruku. Menyeruku, memanggilku. Fa'astajibalah, aku jawab. Biasa kita panggil dulu Allah, kita seru dulu kan, Allahumma. Allah jawab. Lepas tu baru kita minta, Allahumma inni as'aluka.
Allahumma. Allah dengar seruan kita panggil tu. Lepas tu yang kedua, inni as'aluka, sesungguhnya saya mohon kepadamu. Allah bagi. Yang tu panggilan kita Allah dengar. Lepas tu bila kita minta Allah bagi. Lepas tu kita pun mohon ampun, Allah ampunkan. Berdasarkan hadis inilah para ulama mengatakan antara masa mustajab doa ialah 1/3 akhir malam. Kita nak apa? Banyak benda yang kita kena tawakal buat ni. Apa dia kita? Bagi 3 contoh. Perkara apa kita nak buat kena tawakal kepada Allah? Sampai 1. Nak pilih menantu contohnya. Puan-puan ni ramai yang dah ada menantu ni, kan? Macam mana tawakal tinggi kepada Allah? Kita dengar macam-macam, ya Allah nak bagi anak kita kepada orang ni bukannya senang, kan? Pilih molek dah kok, kita tanya dah. Tengok molek dulu. Tawakal tinggi, tapi kena ada doa. Tawakal kepada Allah ni kena ada usaha. Usaha kena tahu latar belakang macam mana, kawan dengan siapa dia, kerja apa. Bukan boleh tawakal macam tu saja, kan? Itu maksud saya. Doa, usaha dan tawakal lah. Dia kalau takut sangat, takkan sampai tak kahwin. Nak cari yang sempurna 100% macam tawakal, mana ada orang yang sempurna, kan? Kita pun tak sempurna. Itulah dipanggil tawakal. Macam mana bonda-bonda yang dah ada menantu ni, kan? Ni ada kekanda kita ni sedang menanti hari dia. Tawakal penuh ni. Apa dia? Kata bonda kita seorang, teh dia jadi imam kat rumah. Boleh jadi imam ke tak? Dia lari dulu lagi, kan? Contoh dia. Kena. Anak yang nak, macam mana anak yang nak? Dia memang pergi masjid, mak. Dia pujuk mak dia. Itulah contoh tawakal. Yang kita ni, mak-mak ni kan memanglah doa, kan? Antara doa mustajab ni 1/3 akhir malam, doa dah kepada Allah. Ni bila kita belajar tauhid, kita belajar beriman kepada Allah. How to beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, kan? Bila kita nak bertawakal kepada Allah, kita tawakal kepada Allah sebagai Allah yang bagi segala-galanya kepada kita. Allah yang menyembuhkan, kan? Allah yang menentukan kematian. Kita tawakal je lah. Kalau tawakal kepada Allah sebagai Rabb ni besar, apa-apa yang memberikan kesan kepada tawakal kita hanya Allah. Dan kalau kita takut naik kapal terbang, takut nak keluar, takut kemalangan, takut dihempas pokok, takut itu, takut ini, memang nak buat apa? Tak ada benda yang boleh buat. Kemalangan tu ada di mana-mana sahaja. Memang duduk berada dalam ketakutan sepanjang masa kalau tanpa tawakal kepada Allah. Orang yang tawakal, dia ada bateri dalam jantung dia, dia pergi je Mekah, kan? Orang tak ada bateri, takut kapal terbang terhempas, kan? Takut mati Mekah. Ada juga takut mati Mekah, takut tak nak balik. Ada orang nak mati Mekah. Kepada yang belum pergi tu, tawakal, masih doa kepada Allah. Biar Allah akan bagi masa yang paling sesuai untuk kita. Yang penting kita pergi tu dalam keadaan ready. Jangan pergi dalam keadaan tak ready. Rugi. Pergi mungkin sekali. Anggap macam ni, Tuhan tak bagi lagi pergi. Sebab apa? Tuhan bagi peluang untuk belajar lebih mendalam, supaya kita pergi lebih baik lagi daripada kita dapat pergi tahun ni. Gitu lah. Yakin kepada Allah.
Apa tadi Ustazah nak bagi tahu? Beriman kepada Allah tadi kan? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah sebagai Rabb, beriman kepada Allah sebagai ilah. Beriman kepada Allah sebagai ilah tu yang menyebabkan kita tawakal hanya kepada Allah. Apa maksud ilah? Hanya kepada Dia kita sembah, kita takut, kita harap, tawakal, berserah diri, menyerahkan urusan kita sepenuhnya kepada Dia. Itu makna ilah. Satu lagi, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang ni Nabi Muhammad SAW beritahukan kepada kita tentang Tuhan kita dalam hadis yang sahih ni. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Apa terjemahan dia tadi? Berdasarkan perkataan satu-satu, kalimah demi kalimah tu, ayat dia jadi macam mana? Terjemahan dia, ayat dia jadi macam mana? Ayat penuh dia. Tuhan kita apa dia? Macam mana jadi? Cuba buat ayat. Malam ke langit dunia ketika berbaki sepertiga malam yang akhir Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, turun ke langit dunia setiap malam. Ketika bila? Ketika malam masih berbaki 1/3 terakhir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni turun ke langit dunia 1/3 akhir malam yang terakhir. Ini Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada kita. Kita kena beriman ke tak? Kena beriman ke tak? Kena beriman. Tapi kita beriman bahawa Allah SWT turun ke langit dunia, turun cara dia. Tak boleh nak bayang macam makhluk-makhluk. Masalah yang tak boleh terima tu pasal kita bayangkan sama dengan makhluk. Jadi tak boleh terima lah sebab Allah tak sama. Kita terima hadis ni macam kita terima sifat-sifat lain. Allah Maha mendengar. Kata Allah Maha mendengar, Allah tak sama dengan makhluk. Mana boleh Allah mendengar? Siapa kata Allah Maha mendengar tu? Tuhan Allah SWT lah kan, As-Sami'. Jadi kita kena terima, wajib terima. Tapi wajib terima dengan ayat Al-Quran yang lain, iaitu dia tidak sama dengan makhluk sedikit pun. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Terimalah semacam mana kita terima Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi. Kan? Maha mengawasi. Kita terima tanpa menyamakannya dengan makhluk. Settle. Kan? Settle. Tak settle kalau kita ada cuba-cuba nak sama, nak bayang-bayangkan. Memang tak settle lah. Sampai bila tak settle? Lepas tu kita marah pula orang. Tak boleh percaya gitu Allah di langit. Amintum man fis sama. Kan surah Al-Mulk. Adakah kamu rasa aman kepada dia yang di langit? Tak boleh samakan dengan makhluk. Tapi kena terima lah. Jadi kita bertawakal kepada Allah. Kenapa? Kerana kita yakin bahawa Allah akan jawab permohonan kita, akan berikan apa yang kita minta, akan ampunkan dosa kita.
Okey. Wa ala rabbihim yatawakkalun tadi maksudnya yang kita dah huraikan tadi, maknanya kalau bila kita tinggalkan minta orang lain tolong ruqyahkan, minta orang lain tolong jampikan untuk kita, itu tanda kesempurnaan tawakal. Tanda kesempurnaan tawakal. Dan Ustazah rasalah berdasarkan fenomena, betul ke fenomena tak tahu kan, berdasarkan apa yang berlaku sekeliling kita ni, ramai sangat yang macam banyak yang terjebak lah. Dia bukan saja terjebak dengan aktiviti yang mendakwa sebagai perubatan Islam, tapi bila kita semak tak betul, tak betul cara dia berubat macam tu, kan? Sebab apa? Sebab kecenderungan untuk yastarqun ni, untuk minta dijampi ni banyak sangat. Kecenderungan cari orang nak minta tolong jampi dia ni. Bila kecenderungan tu tinggi, didapati ada pula orang yang menanggung di air keruh. Gitu. La yastarqun ni bukan benda tu haram. Tapi kalau pergi berumah dengan cara haram, lagilah tak boleh, lagilah keluar daripada yang ni, tu memang syirik. Kalau pergi dukun, tukang tilik, soalan dulu kepada orang yang tak tahu kan, selama ni kita tak tahu, tak boleh. La yastarqun tu berapa orang dah kita pergi minta jampi kita ni. Soalan dah boleh dah kalau kita taubat balik, nak masuk semula. Dan nak taubat pun la yastarqun tu bukanlah satu dosa. Boleh ke taubat? Kan? Bila kita tak tahu, betul lah buat. Bila dah tahu kan, lepas tu minta lah dengan Allah. Kalau Allah nak terima lagi masuk balik kan, dalam golongan yang excellent ni, dia dulu buat sebab tak tahu. Tapi memang sifat orang yang bertawakal penuh kepada Allah, dia tidak minta. Malah doa sekalipun sebaik-baiknya gitulah. Melainkan kalau kita memang setiap kali kita ada hajat selalu minta orang tolong doakan kita, kita yang lebih perlu berdoa kepada Allah. Sepatutnya gitu. Sepatutnya gitu deh. Okay, kita masuk hadis yang kedua sikit. Hadis yang kedua bunyinya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika qasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Okey, bacakan terjemahannya. Hadis kedua.
Okey, terima kasih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Aslamtu. Sebab itu Islam ni maksudnya, salah satu makna dia ialah menyerahkan diri kepada Allah. Wa bika amantu. Dan denganmu aku beriman, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Dan kepadamu, ke atasmu aku bertawakal, kepadamu aku bertawakal. Ini lafaz ada tawakal ni kan, ini Imam Nawawi masukkan dalam hadis ni dalam bab yakin dan tawakal. Ni doa ni doa kita macam ikrar ni kan, kepadamu lah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu. Dan hanya kepada engkau lah aku kembali. Wa bika khasamtu. Dan dengan pertolonganmu aku berbantah, berdebat, berlawan. Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu, aku mohon perlindungan dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah melainkan engkau. Antudillani. Aku mohon agar engkau tidak menyesatkan diriku, agar tidak menyesatkan diriku. Jadi mohon puan-puan, boleh gariskan sikit tu. Minta permohonannya antudillani, supaya tidak menyesatkan aku. Tapi permohonan, kalau kita ambil yang pendek tu, Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kemuliaanmu. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Minta perlindungan daripada apa? Perlindungan daripada engkau menyesatkan aku. Allah boleh berikan petunjuk kepada seseorang, dan Allah boleh sesatkan seseorang, kan? Jadi doa ni kita mohon supaya Allah lindungi diri kita daripada disesatkan, daripada dia sesatkan kita. Gitu. Ini bukan, ini doa je lah. Doa banyak lagi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu yang lain pula. Bukan yang kata yang kita baca tu tak betul, yang lain tu. Ini yang lain. Yang ni memang kita tak masuk lagi lah. Yang kita tak ajarkan lagi yang ni. Saya nak buka ayat Al-Quran ni. Cuba tengok, banyak ayat yang sebut yang perkara yang seumpamanya, tapi tengok surah Al-Isra, muka surah 292 ayat 97. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 97. Puan-puan, Nabi ajarkan kepada kita semuanya memang bergantung harap sepenuh kepada Allah. Sampai minta benda macam ni, kan, minta hidayah kepada Allah. Lepas tu minta supaya Allah tak sesatkan kita, minta Allah beri petunjuk kepada kita, dan minta supaya Allah tak sesatkan kita. Minta juga dengan lafaz yang khusus. Gitu. Macam kita minta
kita minta ilmu yang bermanfaat kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Lepas tu diajarkan juga kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Minta ilmu yang bermanfaat, minta perlindungan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab kadang-kadang ilmu yang tidak bermanfaat ni ingatkan betul kan, Allah rupanya salah. Apa lagi yang melibatkan hari palsu. Kemudian yang ini minta hidayah, minta petunjuk, kemudian minta perlindungan daripada sesat. Allahumma a'udzu bi'izzatika. Nak bagi tahu puan-puan, lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang panggil tertik-terning. Nak minta ni. Tertik-terning lah ke mana ni? Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku mohon dengan kemuliaan-Mu. Tiada Tuhan yang layak disembah, dia mohon pertolongan, tawakal kepada dia, minta segala-galanya kepada dia, supaya Engkau tidak sesatkan aku ni. Gitu. Lepas tu puji pula, Antal hayyul ladzi la yamut la tamut. Engkaulah yang maha hidup, tidak mati. Sedangkan jin dan manusia mati semuanya. Puji lagi Allah. Jadi puan-puan, Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita minta semua daripada Allah, minta kepada Allah. Tapi dia ajarkan kepada kita minta benda yang penting-penting. Antara benda yang penting ialah supaya Allah tidak sesatkan kita. Kalau kita berucap syukurlah kepada kita dapat hidayah, dapat ilmu yang bermanfaat, ni benda yang besar puan. Kita boleh nampak bahawa kita kena minta dengan Allah, tak boleh minta dengan orang dalam kubur. Bagi orang yang tak nampak, dia kata kita ni memandai-mandai pula. Apa tak bolehnya orang buat belaka. Macam tu kan. Jadi hidayah ni benda yang penting. Cuba tengok surah Al-Isra ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Sesiapa yang Allah bagi petunjuk kepada dia, dialah yang mendapat petunjuk. Kita dapat petunjuk sebab apa? Sebab Allah bagi hidayah kepada kita. Wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi. Barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan dapat penolong-penolong mereka selain daripada dia. Kita mana boleh bagi hidayah kepada orang? Nabi Muhammad pun tak boleh bagi hidayah kepada orang. Allah yang bagi hidayah. Puan-puan, kita ingatkan kita ni orang dari Islam tak perlu mohon macam mereka, mohon hidayah, mohon supaya Allah tidak sesatkan. Kena mohonlah. Nabi ajar kepada kita. Semalam dalam perjalanan jumpa satu video pula. Ni nak bagi tahu penting. Kita kan dalam zikir pagi kita tu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kan? Kita mohon kepada Allah supaya kita mohon perlindungan Allah daripada kekufuran. Ada jenis kufur nikmat, ada jenis kufur iman. Mungkin dalam keadaan kita terdesak, waliyadzubillah, ada orang dalam terdesak kan. Kalau dari sudut kajian ilmiah, ahli psikologi Muslim mengatakan ada ahli psikologi Muslim ini diterima teori psikologi itu macam agama, sehingga kan pagi Muslim petang kafir, pagi kufur petang Muslim. Pasal dia terima teori-teori psikologi yang bertentangan dengan agama sebagai pegangan.
Tetapi besar makna dia. Nabi ajarkan kepada kita mohon daripada kekufuran, mohon perlindungan Allah daripada kekufuran. Balik kepada cerita video ni. Ini cerita video tentang saudara baru. Nak bagi tahu perempuan, dia ni latar belakang tu yang menyebabkan saya ingat kepada doa yang Nabi ajarkan tu. Dia ni, ayah dia Nigeria, mak dia Itali, mak Kristian. Ayah dia ni asalnya Islam, datuk dia Islam, Muslim, tapi ayah dia keluar Islam. Masa ayah kahwin dengan mak dia tu, ayah tak Islam. Itu cerita situasi dia. Dan situasi dia sendiri tu pun, penting tak kita mohon kepada Allah supaya Allah jangan sesatkan kita? Penting lah. Penting ke Allah minta perlindungan Allah daripada kekufuran? Penting. Yang dia ni pula, dia masuk Islam. Sepanjang cerita dia, umur 17 tahun. Dia masuk Islam tu mikir banyak, tapi sebab dia memang jenis orang berfikir. Masa kanak-kanak umur dia 8 tahun, mak ayah bergaduh. Tidak ada keharmonian dalam rumah tangga. Budak 8 tahun lari masuk dalam bilik, bosan dia, gitu gini. Dalam bilik dia tu, tingkap dia tu menghadap ke surau Muslim, komuniti Muslim. Dia duduk dekat dengan komuniti Muslim UK kalau tak silap sana. Jadi tengok orang duduk sujud, dia rasa gitu. Last sekali dia ambil scarf mak dia, scarf yang orang dekat tekok kan, scarf dia tutup kepala dia pergi sujud surau orang Muslim tu. Dia minta hentikanlah, tolong hentikan pergaduhan mak ayah dia. Tu yang dia minta. Maksudnya dia pernah sujud masa kecil, perjalanan hidup dia panjang. Jadi last kali yang dia ni tengah-tengah perjalanan, yang hujung dia jadi Islam Muslim boleh lah, tapi yang di tengah-tengah ni dia masuk Islam 17 tahun selepas berhujah dengan kawan dia Muslim. Kawan dia yang Muslim, Muslimah Laila nama dia, tak silap orang Somalia ke. Jadi sebab apa dia berkenan dengan Laila ni? Pasal Laila ni rumah tangga mak ayah dia lebih teruk lagi. Pasal mak dia tu masa dera dalam rumah tangga. Tapi Laila ni tak macam dia. Dia ni memberontak kan, pusing gitu-gini. Tapi Laila ni cool je. Dia tanya lah, macam mana awak boleh cool? Ini pegangan saya. Dia pun memperkenalkan Islam tu. Di samping dia ada latar belakang yang lain. Tapi bila dia masuk Islam umur 17 tahun, budak, dia semangat kan. Dia balik-balik pakai tudung terus, jumpa dengan mak dia. Mak dia marah. Ketika tu mak dia dah ada boyfriend baru. Boyfriend ni pula anti-Islam, hasut mak dia supaya halau dia. 17 tahun terpaksa cari kerja sendiri. Lepas tu sakit, masuk hospital. Last kali tak ada pembelaan. Sebab itu kita kena bela kan saudara-saudara baru ni. Sebab biasanya kebanyakan mereka dihalau oleh keluarga lah. Jadi duduk hospital ni, akhirnya call juga mak tolong ambil saya daripada hospital, tolong bawa saya. Balik-balik tinggallah tudung, tinggal tudung, duduk semayang. Tapi sepanjang tu dia kata hati dia tak tenang. Dia rasa dia telah meninggalkan kebenaran. Saya nak bagi tahu pohon hidayah, pohon supaya Allah tidak sesatkan kita. Pohon perlindungan Allah daripada kekufuran itu adalah permohonan yang penting. Permohonan yang penting bagi kita seorang Muslim. Ustazah memang banyak cerita-cerita yang macam ni. Ada kawan yang sekolah agama, berkahwin dengan Mak Saleh. Berkahwin dengan Mak Saleh, kalau kita boleh bimbing dia tak apa. Orang tunjuk gambar duduk dalam night club, pakai seluar pendek, sekolah agama. Allahumma hadina wa saddidna. Mohon supaya Allah tidak sesatkan kita selepas diberikan hidayah dia kepada kita. Balik bolehlah hafal doa ni dulu kan. Hadis yang kedua, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Sekali yang baik daripada Allah
segala yang kurang daripada diri kita sendiri. Minggu depan kita terpaksa bercuti dulu. Ustazah ada urusan di luar kawasan. Kita jumpa lagi minggu seterusnya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Kita ada sedikit jamuan di luar sana. Nikmatilah bersama-sama. Ya.